Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat. Kedatangan agama ini di tanah Melayu iaitu melalui pedagang-pedagang dari Arab sambil menyebarkan Islam, pembentukan kerajaan Melaka yang mensyaratkan Islamisasi. Islam daripada perkataan salam iaitu bermaksud sejahtera, juga bermaksud penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Islam adalah agama yang syumul iaitu lengkap dan sempurna. Allah adalah Tuhan yang Esa bagi seluruh alam. Kitab yang digunakan ialah kitab Al-Quran. Buddha merupakan agama kedua terbanyak dianuti di Malaysia. 3 tahap perkembangan. Munculnya kerajaan Hindu-Buddha dari India, warisan Sriwijaya. Kedatangan pedagang Cina ke tanah Melayu. Ramai imigran Cina yang dibawa oleh British ke tanah Melayu. Buddha daripada bahasa Sanskrit yang bermaksud yang telah sedar. Terdapat 2 aliran iaitu Buddha Mahayana dan Buddha Theravada. Kitab yang dipegang oleh agama Buddha ialah kitab Tipitaka, yakni kanon Pali. Agama Hindu ini tidak tersebar melalui penakulan, penjajahan, peperangan atau keganasan. Pengaruh agama Hindu ini banyak tersebar di negara-negara Asia. Hindu dibahagikan menerusi sengkumpulan adat istiadat, budi pekerti dan gambaran kumpulan Hindu. Antara kitab-kitab Hindu iaitu Kitab Veda, Undang-Undang Manu, Mahabharata, Gita, Yoga Bashita dan Ramayana. Agama Kristian juga merupakan salah satu agama utama di Malaysia. Kedatangan agama Kristian di Tanah Melayu yang pertama daripada orang Nestoria dan para pedagang di Melaka sebelum penaklukan Portugis. Seterusnya, faktor pembesaran gereja disebabkan penghijrahan. Mereka mempercayai bahawa Nabi Isa alaihi salam yang dikenali sebagai Jesus Christ adalah Tuhan mereka. Simbol bagi agama ini adalah tanda salib atau tanda palang. Mereka berpegang pada kitab Bible. Masjid adalah tempat utama bagi umat Islam melakukan ibadah, yakni mengabdikan diri kepada Allah. Ibadat Islam terbagi kepada 2 iaitu ibadat khusus dan ibadat umum. Ibadat khusus yang paling utama ialah solat fardu. Solat fardu merupakan rukun Islam yang kedua. Solat fardu ialah ibadat yang diwajibkan ke atas umat Islam. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Puasa bermaksud menahan diri daripada lapar dan dahaga, bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Zakat adalah untuk membersihkan diri dari sifat kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap harta benda. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Haji menunjukkan perpaduan dan persaudaraan dalam kalangan Muslim serta penyerahan jiwa kepada Allah SWT. Agama Buddha juga mengajar penganutnya tentang tata cara beribadat yang biasanya disebut sebagai pemujaan. Maksud perkataan puja dari segi istilah ialah menghormati atau memuja 3 permata iaitu triple gem yang terdiri daripada Buddha, Dhamma serta Sangha pada suatu upacara pemujaan. Acara pemujaan atau penyembahan ini dilakukan untuk menguatkan keyakinan dan untuk mengingati janji yang telah dilakukan para penganut kepada Tuhan mereka. Kuil merupakan tempat ibadat bagi penganut agama Hindu. Dalam agama Hindu, terdapat pelbagai jenis sembahyang yang dilakukan berdasarkan beberapa hari suci dalam agama Hindu atau pemujaan dewa atau arwah yang dihormati. Ritual ini kadang melibatkan api atau air sebagai lambang kesucian. Beberapa saran sakral juga dianggap sebagai salah satu prasyarat kelengkapan suatu upacara keagamaan. Penganut Hindu biasanya bersembahyang dengan mengatupkan kedua tapak tangan dengan khidmat yang disebut pranam dalam bahasa Sanskrit. Amalan yang diamalkan oleh penganut Kristian antaranya ialah pengakuan iman yang melalui ianya dibaca malam-malaman secara berikrar sambil berdiri dalam upacara sambil keliling. Dalam Kristian mempunyai beberapa sa'i atau tanda agama yang wajib dilakukan oleh penganut Kristian. Di antara sa'inya ialah pembaptisan, santapan malam ketuhanan, mencucikan salib dan memakainya. Hari Raya Aidilfitri merupakan satu daripada hari perayaan utama dalam Islam. Ianya juga dipanggil Hari Raya Puasa di Malaysia. Perayaan ini disambut pada tanggal 1 Syawal selepas sebulan berpuasa sebagai tanda kemenangan. Hari Raya Aidilfitri bermula melalui 2 acara iaitu melalui ruqyah dan juga secara hisab. Apabila tarikh Hari Raya Aidilfitri telah ditentukan, umat Islam akan bertakbir dan bertahmid sambil memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala.
Hari Raya Aidiladha disambut pada hari ke-10 Zulhijjah setiap tahun. Sambutan Hari Raya ini diikuti dengan ibadat kurban dengan menyembelih lembu, kerbau dan kambing sama ada pada 10, 11, 12 atau 13 Zulhijjah sebagai tanda kesyukuran dan rahmat pada mereka yang berupaya menyempurnakan rukun Islam yang kelima iaitu haji. Di dalam takwim Buddha, hari yang paling penting dikenali oleh ramai umat Buddha ialah Hari Tersuci Wesak atau Hari Wesak. Hari Wesak biasanya jatuh pada bulan Mei. Wesak berasal daripada perkataan Pali Wesaka atau perkataan Sanskrit Vaisakha. Pada hari Wesak, umat Buddha akan memberi penghormatan kepada seorang putera yang telah meninggalkan kesenangan dunia ini di istana untuk membawa ketenangan dan kebahagiaan kepada manusia. Mereka digalakkan menjamu makanan vegetarian pada hari tersebut. Perayaan Hantu Lapar ialah sebuah perayaan Cina yang disambut oleh orang Cina di merata dunia. Perayaan Hantu Lapar selalunya disambut pada bulan Julai dan perayaan ini disambut selama sebulan. Bulan 7 dianggap bulan hantu kerana pada bulan ini hantu dan roh akan keluar daripada alam gaib. Kegiatan yang dijalankan pada bulan ini termasuk menyediakan makanan secara ritual, pembakaran wang neraka dan bungkusan yang mengandungi kain untuk memberi penghormatan kepada roh-roh yang telah meninggal dunia. Tahun Baru Cina juga dikenali sebagai Tahun Baru Kamari. Pada kebiasaannya, ia disambut pada setiap satu hari bulan setiap tahun mengikut kalender Cina. Terdapat 12 ekor binatang yang menjadi simbol tahunan kepada orang Buddha. Tujuan perayaan ini adalah untuk melambangkan permulaan dalam nasib dan kehidupan. Mercun dibakar pada tengah malam bagi menandakan bermulanya Tahun Baru Cina dan bagi menghalau puaka dan nasib malam. Rumah dihiasi dengan limau sebagai simbol murah rezeki. Perayaan Deepavali disambut pada hari ke-14 bulan Aipasi dalam kalender Tamil, iaitu antara bulan Oktober dan November. Perayaan Deepavali diterjemahkan dengan deretan pelita atau pesta cahaya. Penganut agama Hindu menyambut perayaan Deepavali kerana mereka ingin meraihkan kemenangan terhadap kejahatan dan peninggalan kegelapan rohani. Perkataan Deepavali merupakan gabungan perkataan Deepa yang bererti cahaya dan perkataan Gavali yang bererti barisan. Rumah mereka akan dihiasi dengan pelita dan mercun akan dibakar. Hari Taipusam merupakan hari untuk menunaikan nazar dan menebus dosa atau memohon ampun di atas dosa-dosa yang telah dilakukan selama ini. Ia disambut pada bulan ke-10 dalam kalender Tamil yang juga dikenali sebagai bulan Tai, iaitu bersamaan dengan bulan Januari atau Februari tahun Masihi. Membawa kavadi adalah amat sinonim dengan perayaan Taipusam. Mereka akan berkumpul beramai-ramai sambil membawa kavadi. Bagi sesetengah penganut agama Hindu, mereka juga akan mencucuk logam atau besi yang menembusi kulit tubuh mereka. Upacara sembahyang akan diadakan di kuil dan kemudian mengadakan perarakan kavadi. Pesta ini dipanggil Pongal yang bermaksud masa menuai dan ia menandakan masa untuk mereka menuai hasil tanaman mereka pada masa lalu. Pongal dalam bahasa Tamil bererti berlimpah ruah. Minyak melimpah dari belanga tanah liat melambangkan kekayaan harta benda bagi penghuni rumah. Dan Pongal dirayakan ketika masa menuai secara tradisi bertujuan berterima kasih kepada Dewa Matahari dan ternakan ladang yang membantu menghasilkan kekayaan harta benda. Hari Halloween disambut pada 31 Oktober kerana mereka mempercayai bahawa Dewa Kematian akan mengumpulkan roh orang yang telah meninggal pada tahun-tahun sebelumnya untuk mencapai kehidupan selanjutnya. Mereka akan menggunakan kostum menyerupai hantu dan sejenisnya agar para roh menganggap mereka sebagai teman. Amalan trick or treat ialah kanak-kanak akan meminta gula-gula daripada orang dewasa. Halloween juga dikenal sebagai Beggars Night atau Malam Pengemis. Hari Christmas dikenali sebagai Hari Natal yang disambut pada setiap tahun pada tarikh 25 Disember bagi memperingati kelahiran Yesus. Pada 6 Disember, amalan pemberian hadiah dilakukan. Model Santa Claus adalah gelaran kepada Saint Nicholas of Myra kerana memiliki kegemaran memberi hadiah secara rahsia kepada kanak-kanak. Mereka akan bertukar-tukar hadiah dan bersukaria pada hari tersebut. Ada juga yang akan menyertai perarakan nyanyian karol dari rumah ke rumah. Aku negaraku, sememangnya negaraku. Walaupun kami berbagai agama, kami satu Malaysia.